السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا بما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير. اللهم أنت سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Rabbi yassir wa la tu'assir bitamam bil khair. Kita tengok surah Sabah yang kita sambung pada kuliah kita yang lepas. Kita berhenti pada ayat yang ke-25. Itu berkenaan dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-25, itu Allah Ta'ala ajar Nabi cara dakwah mentabligkan wahyu ni, dan tambahan kepada hujah-hujah sebelum daripada ini supaya manusia tu fikir lagi apa sebenarnya yang perlu untuk manusia fikir dalam berhujah melawan segala syirik ini yang dibuat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di antara benda yang Tuhan sebut ayat 25 yang saya telah baca tu, qul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun. Kamu tidak akan ditanya bertanggungjawab tentang dosa yang kami perbuat. Hai orang kafir, aku tidak. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Hai orang kafir, aku tidak akan sembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Semua ni adalah kerana musyrikin Mekah ni konon nak perdamaian, supaya kita tak bergaduh, masing-masing buat jadual. Hari ni Muhammad, kamu boleh ikut aku sembah berhala, esok kami ikut kamu sembah Allah. Giliran. Hari ini sembah berhala, esok sembah Allah. Sembah berhala, sembah Allah. Baru tak bergaduh, baru tak berkelahi. Itu perpaduan cara musyrikin Mekah. Allah Ta'ala kata, qul ya ayyuhal kafirun, ya wa kafir, la ta'budu ma ta'budun. Kami tak boleh sembah apa yang kamu sembah. Begitu juga kamu tak boleh sembah apa yang kami sembah, kerana kita duduk bergaduh ni bukan masalah furu', kita bergaduh ni masalah usul, masalah asas. Kalau siapa-siapa bergaduh dalam masalah furu', masalah cabang, dia boleh selesai dengan meraihkan, saya buat awak buat, saya buat saya, awak buat awak. Sebab itu masalah furu'. Tapi kalau bergaduh masalah usul, masalah asas, tidak akan boleh bergaduh dalam masalah asas ni. Kalau bergaduh juga masalah asas ni, dia tidak akan membawa kepada perdamaian, tapi dia bawa kepada lebih teruk lagi. Sebab tu dalam khilaf, dalam bab Islam ni ada khilaf yang dibenarkan, dan ada khilaf yang masyhur, yang tidak masyhur. Apabila sebut dia khilaf, memang akan ada khilaf pada setiap hukum fiqh.
Memang akan ada khilaf pada setiap hukum fiqh. Dalam bab akad takbir pun ada khilaf. Nak akad tinggi mana? Akad tinggi ni ke, tinggi bawah ni ke? Akad Allahu Akbar gitu ke? Tangan duduk di mana? Nak duduk di dada ke nak duduk di bawah? Itu khilaf. Jadi khilaf ni benda yang awak boleh buat, saya pun boleh buat berdasar pada dalil. Tapi kalau benda asas, benda usul, kita tak boleh nak bergaduh dalam perkara usul. Sebab usul kena terima. Contoh, kita mengaji, orang yang mengaji sifat 20 dengan akidah salaf. Mengaji sifat 20, akidah salaf itu cara mengaji. Cara mengaji. Yang ni faham dengan 20. Yang ni faham dengan salaf. Tetapi dalam masalah usulnya, la ilaha illallah tu tak boleh lari. Kita tak bergaduh masalah la ilaha illallah tu sebab sama-sama kita. Tu khilaf. Tapi dengan orang kafir ni, dengan orang yang kufur pada Allah Ta'ala, masalah usul tu kita bergaduh. Itu masalah la ilaha illallah. Sebab apa musyrikin Mekah dia tidak mahu kata la ilaha illallah? Sebab dia faham apa dia perkataan ilah tu. Ilah tu dia faham apa dia, Tuhan tu macam mana. La ilaha illallah. Dia tak akan sebut la ilaha illallah tu. Dia tak akan sebut la ilaha illallah. Baik. Ayat nombor 26, Allah Ta'ala suruh tanya lagi supaya tak dia bergerak dan berfikir. Qul yajma'u bainana rabbana summa yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim. Qul, katakanlah Muhammad, yajma'u bainana rabbana, Tuhan akan mengumpulkan kita semua. Kamu kata kepada mereka, nak buat apa saja buatlah, tak apa, tapi kena ingat bahawa kita akan dikumpulkan daripada mahsyar nanti. Dan kehidupan bukan sahaja dunia, tapi kehidupan sampai kepada padang mahsyar di hari akhirat. Dan perbezaan kita ni bukan nak menang hujah dengan musyrikin ni. Perbezaan musyrikin Mekah dengan apa yang disebut oleh Nabi, yang pertama sekali la ilaha illallah tadi, yang keduanya soal bangkit semula lepas pada mati. Itu soal akhirat. Tu yang Nabi banyak cakap pasal akhirat tu, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, man kana yu'minu billah. Kerana akhirat ni musyrikin Mekah tak percaya akhirat. Musyrikin Mekah dia tak percaya. Dia kira mati kita ni macam mati lembu kambing gitu. Mati sudah begitu je. Jadi hasil dia tak percaya pada akhirat ni lah yang menyebabkan musyrikin Mekah lawan Nabi. Muhammad cakap benda mengarut, nak hidup semula. Idza kunna turaban, sudah jadi tanah, inna la fi khalqin jadid, boleh jadi orang balik. Jadi bila jadi tanah, jadi orang balik, tak pernah sabar, dia kata. Tak pernah sabar. Memang kalau guna kepala otak, dia tak pernah sabar. Ada benda yang kita tak boleh nak guna akal kita. Kita kena beriman sahaja. Tanda kita membenarkan Nabi. Contoh Nabi kata, kalau lalat masuk dalam gelas minuman kita, Nabi suruh selam, tak, Nabi suruh tenggelamkan lalat tu, lepas tu keluar. Kerana di sana, di sebelah sayapnya ada penyakit dan sebelah lagi obat. Kita kena membenarkan apa yang Nabi sebut. Kita kata, iya ke Nabi? Tak boleh. Itu menyebabkan akidah kita terjejas bila Nabi sebut gitu. Banyak juga perkara-perkara yang Nabi sebut. Bila nak tidur, Nabi kata padam lampu. Padam lampu. Sebab apa? Sebab Nabi sebut gitu. Kalau gelap, suasana yang mudah untuk mata kita tidur. Kita ni tak cerah apa tidur. Bukan kata gelap. Tak, gelap pun lena, cerah pun lena juga, cerah pun. Jadi zaman Nabi SAW, itulah yang Nabi SAW ajar kepada para sahabat. Bukan sahaja ajar, tetapi di dalamnya ada pengertian akidah yang cukup besar. Baik.
kul yajma'u bainana rabbana, akan dihadap di hadapan Allah, summa yaftahu bainana bil haqqi, kemudian dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Baik, jelas kita duduk bergaduh masalah ni tak selesai dari musyrikin Mekah. Akhirat ada. Musyrikin Mekah nak percaya ke tak percaya akhirat, tu mempunyai pasal. Ayat nabinya begitulah. Allah Ta'ala suruh Nabi sebut, nak percaya tak percaya akhirat tu mempunyai pasal. Tapi akhirat tu akan ada. Kita tetap akan dikumpul. Lepas daripada tu kita akan diberi keputusan yang benar. Sekarang ni kita duduk bergaduh, tak tahu siapa dia elok, siapa dia tak elok. Keputusan macam mana akhirat esok, kita akan diberi keputusan. Baik. Wa huwal fattahul alim, dan dialah yang maha pemberi keputusan lagi maha mengetahui. Kalimah al-fattah ni asal daripada perkataan fataha. Fataha yang selalu kita faham maknanya buka. Yang maknanya buka. Tapi dalam bab ini Allah Ta'ala yang beri keputusan. Makna di sini Allah Ta'ala beri keputusan kepada kita. Kerana akhirat esok hakimnya Allah. Hakimnya Allah Ta'ala, sebaik-baik hakim dan sebaik-baik adil. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak zalim. Keputusan yang manusia dapat di akhirat esok hasil daripada apa yang telah dibuat di atas muka dunia ini. Sama ada buat di atas muka dunia ini apa sahaja perkara, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menjadi hakim di hari akhirat esok. Kita bergaduh atas muka dunia ini, kita masuk mahkamah. Kita masuk mahkamah, kita bersalah sedangkan kita tak bersalah. Kerana pandainya lawyer tu, dia pusing, jadi kita bersalah. Kita kena bayar denda. Kita mungkin ada kesilapan teknikal yang kita buat. Kita kata salah tanda tangan surat ke apa ke, dia nak kena kita. Tiba-tiba kita yang kena. Maknanya dunia ni tidak adil. Kita pun kena bayarlah saman tu kerana ikut undang-undang mahkamah. Sebab mahkamah suruh bayar, kita bayar. Saman kita bayar, tu kita bayar. Tapi kita tak bersalah. Sebarang orang yang dizalimi di atas muka dunia ini akan dibawa ke muka pengadilan. Sama ada dizalimi daripada sudut tubuh badan ataupun dizalimi daripada sudut perkataan. Dizalimi daripada sudut perkataan. Menuduh orang, contoh, kita tuduh orang mencuri ke apa ke yang menyebabkan dia tu masuk mahkamah. Kena dia. Dengan bukti, dengan apa yang berjaya dibuat mari oleh pihak pendakwa ni, dia kena. Ataupun tuduh yang mengaibkan orang. Tuduh yang mengaibkan orang. Itu juga adalah benda yang dihadapkan di hadapan Allah SWT. Sebab itu, innal ladzina yarmuna al-muhsanati minan nisa, orang yang menuduh perempuan yang baik melakukan penzinaan. Perempuan tu baik, tapi dituduh dia. Kena kemukakan arba'ati syuhada, 4 orang saksi. 4 orang saksi yang adil. Yang adil ni maknanya yang betul-betul tengok kejadian, yang adil, yang menyaksikan kejadian dan tidak menipu. Tidak menipu. Dia itu tidak menipu. Baik. Bila tidak menipu, summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kena kemuka 4 orang saksi yang adil, fajliduhum samanina jaldah, kena hutan 80 kali sebatan. Sebab menuduh. Sebab itu melibatkan maruah orang lain. Tuduh orang mencuri ke apa sahaja, maruah orang lain. Apabila melibatkan maruah orang lain, Islam mengajar kita cukup-cukup kita kena jaga. Tapi kalaulah menuduh isteri sendiri buat jahat, dia tak kena 4 orang saksi, dia kena mula'anah, dia kena melaknat. Wallahi wa tallahi billahi, saya suami pada kawan ni, isteri saya ni begini, isteri pun kena wallahi wa tallahi wa billahi, saya tak buat begini, dipanggil mula'anah. Mula'anah. Tapi jarang orang yang menuduh isterinya
Kerana malu dia kalau sudah isteri dia. Malu dia. Biasa dia selesaikan, dia menceraikan isteri dan sebagainya. Itu tujuan agama kita. Nak suruh berlaku adil. Dan setiap benda yang Islam jaga, mesti adil. Mesti adil. Jaga bab nyawa Islam. Dalam bab pembunuhan, bab qisas, contoh. Yang bunuh balik. Itu semua adalah untuk menjaga keadilan. Jaga keadilan. Bunuh balik. Kalau tak bunuh balik, apa yang akan jadi? Mungkin permusuhan lebih besar berlaku. Bagaimana Aus dan Khazraj sebelum daripada Islam datang, mereka bermusuh dengan sebab sikit je. Dengan sebab mulut je, dengan sebab kata mengata sahaja. Mereka berselisih pendapat sehingga mereka mengangkat pedang perang sama-sama mereka. Bertahun-tahun mereka berperang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala datangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka hidup dalam keadaan aman damai. Tapi hasil daripada mulut hasutan yang jahat ni, zaman Nabi dah ni. Diungkit kisah lalu. Diungkit kisah lalu. Kawan ni kata begini, kawan ni kata begini. Kisah yang lama, bukanlah baru, kisah lama, dulu. Semangat perkauman tu dimari balik. Bila semangat perkauman tu dimari balik, masing-masing nak mengangkat pedang, dan Aus pun telah nak keluar pedang dia, Khazraj pun nak keluar pedang dia. Seorang sahabat berlari pergi jumpa Nabi SAW. Nabi kata, sabar dulu wahai Aus, Khazraj, sabar dulu wahai orang Ansar. Nabi sebut perkataan Ansar. Tak ada Aus dan Khazraj, tak ada dah. Semuanya orang Ansar. Adakah kamu nak balik berperang dulu? Nabi meredakan keadaan ketika mana nak pergaduhan. Selepas daripada penyatuan. Itu merupakan prinsip yang dibawa oleh Nabi SAW. Baik. Kemudian ayat nombor 27, Allah Ta'ala ajar lagi cara berdakwah. Allah Ta'ala ajar kita minta dalil. Allah suruh mereka fikir balik sama ada pegangan mereka tu ada sandaran ataupun tidak. Qul. Allah Ta'ala sebut ayat nombor 27. Qul aruni alladhi na'alhaqtum bihi syuraka kalla bal huwa Allahul azizul hakim. Qul aruni alladhi, katakanlah, perlihatkan kepadaku sembahan-sembahan yang kamu hubungkan dengan dia bagi sekutu baginya. Allah suruh cakap lagi kepada orang musyrikin itu. Beritahu kepada orang musyrikin. Minta tunjukkan sekutu-sekutu Allah yang disyirikkan. Kalimah al-haqtum ni bermaksud kejar sampai, apa ni kita panggil, kejar sampai dapat. Apa makna dia? Makna dia yang boleh kita duduk buat mari dalil, mencari sungguh-sungguh benda yang kamu sebut menyengutukan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi sama kedudukan dengan Allah di mana. Cari sampai dapat. Cari sungguh. Macam orang yang berlari, dia kejar satu benda nak suruh dapat benda tu. Maka kamu cari. Mana yang kata boleh stop standing, nak kata lebih pada Allah, jauh lagi standing dengan Allah. Yang kamu syirikkan, kalla, tidak sekali-kali mungkin. Tuhan kata tak berjaya kamu, tak boleh buat. Kamu boleh tunjuk ke tak? Kamu tak boleh tunjuk. Memang tak boleh tunjuk. Serupa juga dengan Allah Ta'ala cabar orang, kita panggil cabar dalam bab Quran. Cabar dalam bab Quran. Fa'tu bi suratin min mithlih. Awak mari surah yang serupa dengan Al-Quran, guna bahasa Arab yang sama, kaedah yang sama, buat mari. Fa'tu bi suratin min mithlih, surah yang sama. Wad'u syuhada'akum, panggil semua syuhada'akum, orang yang bijak pandai di kalangan kamu, panggil semua sekali untuk buat Quran. In kuntum sadiqin, kalau kamu betul-betul kamu kata Quran ni Muhammad buat, kamu buat juga. Kalau kamu ni betul kamu kata tu, tapi fa illam taf'alu wa lan taf'alu, fa illam taf'alu wa lan taf'alu, kamu tidak akan dapat buat, sekali-kali kamu tidak akan dapat buat. Sampai bila-bila kamu tak dapat buat.
Quran yang lain nak mari depan aku. Fattaqun nar, kamu takutlah neraka. Ni adalah salah satu daripada cabaran Nabi. Buat mari ya standing dengan apa yang kamu sembah ni, standing dengan Allah Ta'ala. Apa yang kamu sebut standing dengan Allah Ta'ala, kamu buat mari sini. Nak tengok macam mana cara. Boleh ataupun tidak boleh. Bal huwallahul azizul hakim. Sebenarnya dia adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sebenarnya dialah Allah. Allah yang mana? Al-Aziz, yang tidak ada tolak banding. Nak banding Allah tak boleh. Al-Hakim, Hakim yang mana yang Maha Bijaksana. Oleh kerana inilah Allah Ta'ala bersifat bijaksana. Bijaksana daripada perbuatan, percakapan, syariatnya, takdirnya. Bijaksana. Kita dok faham Tuhan bijaksana ni buat langit bumi saja, bijaksana. Manusia tidak memahami bahawa Allah Ta'ala bijaksana daripada sudut takdir. Takdir pun Allah Ta'ala ni Maha Bijaksana. Dia menetapkan sesuatu dan mentakdirkan satu perkara kepada kita yang kita tak mahu. Contohnya Allah Ta'ala bagi pada kita penyakit. Ada orang nak penyakit, orang nak sihat semua. Sebab sihat ni mahkota kehidupan. Sihat ni mahkota kehidupan. Tapi Allah Ta'ala bagi sakit. Cari berubat nak sakit ni, ubat macam-macam. Ubat ni beratus-ratus habis ubat saja untuk ubat penyakit. Tapi kita kena ada keyakinan bahawa Allah Ta'ala ni Maha Bijaksana menentukan penyakit bagi kita. Bijaksana menentukan penyakit bagi kita. Kehidupan kita susah, senang kita, Tuhan Maha Bijaksana menentukan. Kita nak lebih daripada tu tak boleh. Sebab ketentuan Allah banyak tu. Oleh kerana itu penting sangatlah manusia ni bersifat bersyukur dengan apa yang ada. Bersyukur dengan apa yang ada. Kalau ada orang sayang pada kita, kita bersyukur. Kalau ada orang yang memberi kepada kita, kita bersyukur. Tanda kita bersyukur tu bukan kita taat kepada kawan tu, tidak. Tetapi kita bersyukur dengan apa yang ada. Bersyukur dengan apa yang orang telah beri kepada kita ni, semuanya perkara yang perlu ada dalam jiwa kita. Islam memang mengajar kita menghargai seseorang, memberi hadiah kepada orang. Islam mengajar kita membalas apa yang orang beri kepada kita. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila orang beri satu penghormatan kepada kamu, kamu balaslah penghormatan itu dengan balasan lebih baik daripada dia beri kepada kamu ataupun sama. Allah Ta'ala letak lebih baik dulu, baru sama. Kalau orang bagi pada kita satu perkara, menghargai kita. Nabi ni dia cukup hargai orang. Sebab tu dalam peperangan, dia bagi ghanimah. Dia bagi ghanimah. Ghanimah mana? Harta rampasan perang. Banyak harta tu dia bagi pada askar-askar yang terlibat dalam peperangan. Kalau hak mati syahid, harta rampasan tu dia bagi pada keluarga dan sebagainya. Ada hak kerana menghargai jasa. Dan Nabi SAW, ada seorang kafir musyrikin yang mana duduk, nama apa saya lupa dah nama dia. Dia duduk di Mekah, dalam zaman Nabi duduk Mekah, dia tak khianat ke Nabi. Dia tak khianat. Dia tak buat khianat ke Nabi. Dia musuh Islam, dia tak buat khianat. Bila Nabi peperangan Badar, Nabi pesan ke sahabat, kalau kamu jumpa kawan ni, nama saya lupa nama, nanti kita cek balik. Jumpa kawan ni, kalau mau jumpa dalam peperangan, kamu jangan bunuh dia. Kerana dia ada jasa pada aku. Kamu jangan bunuh. Khas untuk dia seorang. Sahabat dengar begitu, kata-kata Nabi, dia ikut. Perang. Sahabat ni jumpa dia. Tengok muka. Dia kata, kamu nama sekalian ni? Dia kata betul. Nahana an Rasulullah sallallahu. Kami puak-puak Islam ni dilarang oleh Nabi SAW daripada membunuh kamu.
Oleh itu, kamu pergi main jauh-jauh, jangan duduk main dekat-dekat. Hijau dia. Tapi dia ni musyrikin, dia tamak. Dia tamak lah. Dia kata, tak aku seorang, kawan aku ni. dia minta perlindungan kawan dia pula. Tak aku seorang, dia kata kawan aku ni. Jawab sahabat ni, hanya kamu saja, bukan kawan kamu. Dia tak dengar, dia barang, dia dengar, dia lawan juga, akhirnya dia terbunuh juga. Terbunuh juga. Sebab sifat yang Rasulullah ada pada sifat menghargai orang. Hargai kawan tu. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain yang dihargai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita dalam bab menghargai orang ni, orang itu tidak akan dihargai kalau dia tidak menghargai orang lain. Dalam hidup berkeluarga kena ada hargai. Suami kena hargai isteri, isteri kena hargai suami. Suami perlu terima kasih isteri, isteri perlu terima kasih pada suami. Dalam hidup bermasyarakat dan sebagainya. Ucapan alhamdulillah, ucapan jazakumullahu khaira kalau orang bagi pada kita. Jazakumullahu khaira, kita kata. Jazakumullahu khaira. Itu ucapan Arab. Ucapan Arabnya itu, semoga Allah Ta'ala beri kebaikan pada kamu sebab menolong saya. Alhamdulillah. Tak ada corona jangan silap faham. Saya pergi satu majlis semalam. Majlis orang politik lah. Dia suruh saya jadi imam pergi. Untuk bincang bab ni lah, suntikan vaksin yang tanya tadi tu. Jadi gempak lebih lah, orang-orang gempak vaksin, jadi bengkok lengan lah. Tadi tak boleh tidur lah, apalah. Jadi kawan tu pergi cucuk vaksin, tak ada apa, Leno dia kata. Leno banyak lebih pada biasa dia kata. Dia sebut pada saya lah, saya tak kenal lagi vaksin ni. Dia memang betul Ustaz Lutfi sebut tadi, daripada kalangan doktor sendiri pun dia dua pihak. Lalu kita baca kajian yang lawan, doktor-doktor yang lawan WHO dengan doktor yang sokong WHO. Kalau baca tu seronok lah kita tengok. Ada yang mengatakan corona ni satu virus yang biasa, ada yang katakan sesama biasa, macam-macam lah. Tapi benda sama-sama doktor tu khilaf dah. Tapi kita dari sudut agama kita pandang bahawa semua benda yang memudaratkan, sama ada sesama biasa ke tak sesama biasa yang berjangkit, kita hendaklah menghalang benda tu daripada jangkitan. Hatta dia sesama biasa. Kalau kata doktor tu kata sesama biasa pun, atas sesama biasa. Nabi SAW marah orang yang makan bawang, benda berbau, mari ke masjid. Itu benda berbau. Benda simple saja. Kita makan bawang putih, Nabi makan bawang putih, sahabat Nabi marah mari masjid sebab ganggu orang lain. Ganggu orang sebelah. Nah, ni makan dengan petai, makan dengan boyok, dengan durian, sedawa pula. Orang sebelah tu macam nak pening. Nampak ni? Dengan sedawa, dengan menguak bulan-bulan puasa ni, hak sebelah dia begitu. Pening. Nampak tu imam tu seorang tapi nampak dua. Sebab apa? Kerana bau yang tak menyenangkan. Itu adalah benda yang diharamkan. Tak boleh ganggu orang lain dengan bau yang tak sempurna. Apatah lagi, apabila benda yang menyebabkan penyakit, kita sesama, contoh sesama biasa, bukan musim corona lah kita cerita, kita nak mari masjid, kena jaga. Mungkin kita kena pakai ni juga, pelitup muka juga kalau musim biasa, sebab kita sesama dan kita batuk, supaya menghalang jangkitan itu kepada orang lain. Apatah lagi kita sebut sebagai corona, virus ini, covid ni lebih bahaya lagi, begitu begini, orang boleh jadi mati dan sebagainya. Lagi-lagi lah kita perlu jaga-jaga. Ada kawan-kawan mesej saya, dia tanya, perlu buat macam mana? Dia kata, siapa tak ada kes, kosong, ada satu, ada dua, kita sampai beratus-ratus kes. Nah, saya kata, wallahu a'lam, mungkin corona ni dia tak serang Wahabi ni. saya bergurau gitu. Dia kata entah, dia pelik selalu, dia kata kawan-kawan gitu. Kali Wahabi dia tak kena boleh jadi, dia kena. Jadi sebab apa? Sebab dari segi kajian
patuh kepada SOP ni, negeri Perlis antara negeri yang paling patuh. Paling patuh di masjid, di surau, di kedai makan. Patuh kepada SOP. Dan penguat kuasa di Perlis ni, alhamdulillah Allah Taala bagi negeri yang kecil, dia berjaya untuk mengawal. Kawal kedai, kawal tu, kawal ni. Dan Perlis boleh tengok statistik yang paling banyak mengeluarkan saman. Mungkin hasil penguatkuasaan undang-undang tu yang membolehkan orang tu ikut aturan. Ikut aturan. Baik. Saya rasa berhenti sekat tu lah. Kerana saya tengah hari ni ada kuliah Zuhur pula. Ada keletihan sedikit dengan capur, dengan tak cukup nak tidur. Jadi ada soalan nak tanya. Sila tanya. Kok lah ada soalan nak tanya apa semua sekali. Ada. Kuliah kita hari Sabtu ni berjalan macam biasa melalui bulan Ramadan, tapi adik-adik kita ni akan bercuti dalam minggu depan. Kita bagi balik awal. Balik awal sebab takut kerajaan umum tutup entah negeri ni, kesian mereka kena raya di sini. Takut menangis air mata darah je lah. Rindu. Jadi kita bagi balik awal dengan kita panggil dengan ada benda yang kita kerja yang kita bagilah. Maknanya dia balik tu dia kena murajaah Quran, dia ada kena tanda juga. Sama ada imam masjid ataupun ibu bapa dia tanda. Dan kita akan tanya ibu bapa lepas tu betul ke tanda sendiri. Itu kita punya undang-undang. Jadi kita bagi balik awal sikit, takut tak boleh rentah negeri bimbang. Duduk sini raya sini susah juga. Susah juga kita. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita. Allah Taala beri kita cepat siap bangunan kita ni. Semalam alhamdulillah Datuk Mufti mari semalam tengok macam mana dia bagi tengok atas, dia bagi tengok bawah. Kita nak bagi siap dengan cepat. Dengan duit yang ada tu alhamdulillah makin bertambah. Ada bulan Ramadan ni orang tu duk tambah. Saya sangat bersyukur pada Allah Taala. Di atas kurnia alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Allah Taala bagi semua ni alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita sama-sama bina benda ni supaya Allah Taala beri kita keberkatan. Sama-sama kita letak di sini. Dan segala apa yang salah silap tu saya minta maaf banyak-banyak. Dan orang tanya macam mana Ustaz nak buka ke surau ni pada orang kampung dan sebagainya. Lepas daripada pelajar-pelajar balik ni, pulang ni, kita tak mau buka kepada pelajar, kepada orang kampung ataupun orang sekitar mari ni di atas aturan ulil amri juga. Kerana kita ada pelajar. Kerana kita ada pelajar. Bila kita ada pelajar ni jadi payah sikit kalau ada sakit ke apa ke, jadi susah pada pihak kita. Oleh kerana itu kita tutup. Jadi lepas pelajar cuti ni kita fikir lain lah insya-Allah. Saya akan buat pengumuman daripada semasa ke masa. Kita nak hidupkan dan imarahkan tempat kita. Aku qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.